Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bashir bin Lutfi, bernombor metrik D 2018-208-6250. Mengenai isu yang akan saya bincangkan, ini adalah isu vaksin. Vaksin ini sering diperkatakan dalam negara kita. Apabila bercakap mengenai vaksin, akan ada yang yang menyokong dan ada yang tidak menyokong. Okey. Apa yang saya akan bincangkan adalah vaksin dalam perspektif Islam. Seterusnya, hukum menggunakan vaksin sebagai alat pencegahan penyakit sebelum daripada berlaku lagi. Okey. Agama Islam kita sendiri menyarankan agar umatnya untuk sentiasa mencari penawar kepada penyakit yang dihidapi. Okey, oleh kerana setiap penyakit ini mempunyai penawarnya, seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawa'un fa idza usiba dawa'u adda'i bara bi idznillah azza wa jalla. Di sini bermaksud setiap penyakit ini mempunyai penawar masing-masing. Apabila penawar menempati penyakit tersebut, nescaya akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Okey. Apabila kita tengok hadis ini, kita tahu bahawa hukumnya adalah harus, kerana rawatan terdahulu untuk vaksin ini adalah untuk menyekat daripada wabak ini daripada merebak ke seluruh negara ataupun di setiap tempat itu. Okey, jadi dibolehkan untuk menggunakan vaksin. Okey. Seterusnya kita tengok hukum vaksin kembali kepada intipati kandungan yang terdapat di dalamnya. Yang pertama sekali adalah vaksin yang mengandungi kandungan yang harus untuk digunakan serta mempunyai kesan yang bermanfaat. Okey, untuk yang pertama ini adalah tidak syak lagi bahawa kategori ini adalah harus untuk digunakan. Kerana apa? Kerana ia merupakan nikmat Allah Subhanahu taala yang dikurniakan kepada makhluknya. Kerana dengan penggunaan vaksin ini dapat mencegah seseorang itu daripada penyakit. Okey, kita tengok yang kedua, vaksin yang mengandungi isi kandungan yang harus untuk digunakan, akan tetapi ia boleh menyebabkan mudarat yang lebih banyak kepada tubuh badan berbanding manfaatnya, ataupun ia tiada manfaat langsung. Okey. Mengenai yang kedua ini adalah tidak boleh kita gunakan kerana dilarang untuk kita memudaratkan diri sendiri, sama ada melalui makanan, minuman atau ubat-ubatan dan seumpamanya. Okey, kita tengok yang ketiga, vaksin yang mengandungi bahan yang diharamkan ataupun ia najis pada asalnya, akan tetapi ia telah dirawat dengan bahan kimia. Okey, dan boleh membawa menukar namanya kepada ciri bahan yang diharuskan penggunaannya. Okey. Dengan yang ketiga ini adalah tidak syak lagi diharuskan penggunaannya kerana proses transformasi yang berlaku mengubah nama dan sifatnya dan telah mengubah hukumnya, lalu boleh digunakan. Okey. Kesimpulannya, vaksin ini sama kalau penggunaannya untuk menyihatkan tubuh badan kita ataupun mengelakkan kita daripada terkena wabak penyakit, maka ini diharuskan. Dan sekiranya vaksin itu memberi mudarat kepada kita, jadi tidak haruslah digunakan dan haram kerana dapat memudaratkan diri sendiri. Okey, sekian itu saja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridwan bin Saidin, bernombor metrik D20182086-206 daripada kumpulan C. Dan insyaAllah saya akan sambung kepada subtopik perbincangan kita pada hari ini, iaitu subtopik berkenaan dengan isu penggunaan dadah dalam perubatan. Okay, baik. Yang pertama adalah syariat Islam berkenaan dengan hukum pengambilan sesuatu yang haram. Yang pertama adalah ianya dapat mengawal umatnya daripada bertindak dengan sesuka hati. Maka dekat sini kita boleh tahu bahawa Islam itu mudah, tetapi kita tidak boleh mempermudah-mudahkan dalam urusan agama. Iaitu kita perlu mendasari kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua adalah wujudnya batasan-batasan dan garisan yang telah ditetapkan oleh syarak. Maka dekat sini kita boleh melihat kepada mungkin pendapat ulama berkenaan dengan perkara yang halal dan juga haram. Lebih-lebih lagi dalam isu yang kita bincangkan hari ini, iaitu ubat-ubatan. Dan yang ketiga adalah berikhtiar dengan cara yang tidak membelakangkan agama, iaitu berusaha untuk mendapatkan ubat-ubatan yang halal lagi baik. Maka dekat sini kita boleh tengok bahawa Islam itu mudahkan urusan umat Islam dalam kehidupan seharian. Lebih-lebih lagi, isu kita hari ini berkaitan dengan pengambilan sesuatu yang haram dalam perubatan. Yang kedua adalah hukum mengambil dadah untuk perubatan.
terdapat firman Bismillahirrahmanirrahim, faman ittara ghairi baghin wala 'adin fala ithma 'alaih innallaha ghafurur rahim. Maksudnya, tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa, iaitu untuk memakannya sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berikut adalah antara hadis berkenaan dengan pengambilan sesuatu yang haram. Okey, kita tengok kepada syarat menurut ulama fiqh berkenaan dengan pengambilan perkara-perkara tersebut. Yang pertama adalah cara pengendalian perubatan dengan benda-benda yang diharamkan itu hendaklah diperjelaskan oleh mana-mana doktor Muslim yang berpengalaman, terkenal dengan sifat benar dan amanah dan mempunyai pegangan yang kuat. Kita tahu orang Islam ini arif berkenaan dengan mana satu yang haram, mana satu yang halal. Maka di sini autoriti itu perlu ada pada seseorang Muslim untuk mengesahkan perkara tersebut. Yang kedua adalah tidak ada lagi ubat-ubatan yang diharamkan. Maknanya sini ubat-ubat yang halal itu dah tak ada, dan bukanlah pula dengan maksud sebaliknya pengambilan darah tersebut suatu helah untuk menikmatinya, dan kadarnya pula hendaklah pada had yang diperlukan sahaja. Maka dekat sini kita mengambil benda tu sekiranya dia dah tak ada ubat-ubatan yang halal, maka kita boleh ambil perkara yang haram itu namun sekadarnya sahaja dan bukan untuk menikmati. Seterusnya adalah berkenaan dengan isu perubatan terkini yang berkaitan dengan dadah. Dua isu yang saya bangkitkan daripada Berita Harian dan juga Malaysia Kini, yang mana kedua-dua artikel ini mengkaji berkenaan dengan alternatif perubatan berkenaan dengan daripada sumber dadah, daun ketum dan juga daun ganja. Daripada sumber ini mereka mengatakan ianya adalah satu jalan alternatif kepada perubatan. Mana kat sini ada manfaatnya lah yang mereka dapat kaji. Berikut adalah antara isu perubatan terkini yang berkaitan dengan dadah. Namun tidak boleh tidak, bahan-bahan yang diakui tersebut yang pada hakikatnya memang ada manfaat, tetapi mudaratnya juga ada. Malah dikhawatiri lebih banyak berbanding manfaatnya. Maka dekat sini memang perkara tersebut diakui ada manfaat, tapi mereka juga mengakui bahawa manfaatnya mungkin tak banyak, manfaatnya hanya sedikit, tetapi mudaratnya jauh lebih besar daripada manfaat. Maka dekat sini kita perlu teliti ataupun kita kena ambil serius berkaitan dengan perkara tersebut, dengan kita berhati-hati ataupun mengambil sekadarnya sahaja, dan ketika diharuskan ketika darurat. Maka dekat sini disimpulkan bahawasanya darurat itu benar-benar berlaku ketika kita yakin perkara itu ada darurat, maka kita boleh mengambil perkara tersebut lah. Dan sekiranya kita berada dalam keadaan darurat dan tiada ubat-ubatan yang halal, maka perkara yang ubat yang daripada sumber yang haram itu adalah diharuskan menurut syarak. Maka dekat sini mungkin dalam isu pengambilan ini hanya perlu sekadarnya sahaja, tidak berlebihan, dan ketika mudarat maka perkara tersebut adalah dibenarkan. Jadi saya kira setakat itu sahaja. Wallahu alam. Maaf salah silap. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya-Allah saya akan sambung perbincangan kumpulan ini dengan tajuk keperluan ijtihad terhadap rawatan pemindahan organ. Okey. Jadi rawatan pemindahan organ ini adalah satu rawatan ataupun lebih dikenali sebagai transplantasi organ. Apa itu transplantasi organ? Ia adalah sejenis perubatan yang mana memerlukan kepada penggantian organ daripada seseorang kepada orang yang lain. Jadi penggantian organ ini akan menggunakan proses pembedahan untuk mengeluarkan organ daripada satu batang tubuh, sama ada batang tubuh itu hidup ataupun mati, kemudian dikeluarkan dan diletakkan lalu digantikan ke dalam organ tubuh yang rosak ataupun ke dalam organ tubuh penerima. Sebagai contoh adalah pembedahan jantung. Kita kata pemindahan organ jantung. Jadi orang A dikeluarkan jantung lalu dipindahkan kepada orang B sebagai penerima. Okey, jadi itu adalah sedikit sebanyak definisi berkenaan dengan pemindahan organ ataupun rawatan pemindahan organ. Jadi bagaimana pula dengan hukum rawatan pemindahan organ ini di dalam Islam? Jadi hukumnya ulama bersepakat bahawa hukum rawatan pemindahan organ ini adalah harus. Jadi bagaimanakah ulama menentukan rawatan pemindahan organ ini hukumnya adalah harus, sedangkan di dalam Al-Quran dan juga hadis rawatan pemindahan organ ini tidak ada sama sekali hukumnya secara nyata dan jelas di dalam Al-Quran dan juga hadis. Jadi kaedahnya ulama menggunakan
ijtihad bagi mengeluarkan hukum rawatan pemindahan organ daripada satu batang tubuh kepada batang tubuh yang lain. Okay? Jadi seperti yang kita tahu bahawa rawatan pemindahan organ ini adalah satu inovasi ilmuan dalam bidang perubatan. Pada zaman Nabi SAW dahulu tidak ada lagi kita kata rawatan pemindahan organ ini. Tetapi pada zaman kini setelah kita kata inovasi dari zaman ke zaman dengan lebih teknologi yang lebih maju, maka rawatan pemindahan organ ini telah terhasil pada zaman moden ini. Dan ada beberapa ulama yang bersependapat hukum pemindahan organ ini adalah harus. Antaranya adalah Syekh Manna Al-Qattan, seterusnya Dr. Munir sebagai kita kata yang berada di Malaysia, antaranya adalah Dr. Munir. Dan ada beberapa ulama lagi yang berpendapat untuk rawatan pemindahan organ ini hukumnya adalah harus. Okey. Dan bagaimana hukum harus itu ditentukan? Semestinya menggunakan kaedah fiqh yang digunakan. Jadi kaedah fiqh yang digunakan ada dua kaedah fiqh. Antaranya ada banyak sebenarnya kaedah fiqh. Jadi antaranya kita ambil dua. Yang pertama, ulama menggunakan kaedah fiqh al-umur bimaqasiduha. Maksudnya apa? Maksudnya adalah segala urusan mengikut tujuan. Jadi aplikasi al-umur bimaqasiduha ini diguna pakai dalam proses penentuan hukum harus pemindahan organ ini dilihat berbalik kepada tujuan pemindahan organ itu tadi, yang mana hukumnya adalah harus. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan organ, menyelamatkan pesakit daripada kematian. Okay. Jadi kaedah fiqh yang kedua adalah al-darar yuzal, yang bermaksud kemudaratan perlu dihilangkan. Jadi kemudaratan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kemudaratan pesakit harus dihilangkan dengan pemindahan organ. Jadi situasi itu adalah secara darurat. Dan kaedah yang kedua ini kita kata merujuk kepada Al-Quran surah Al-Maidah ayat ke-32. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'ah. Ya, maksudnya, dan sesiapa yang menjaga keselamatan hidup seorang manusia, maka seolah-olah dia telah menjaga keselamatan hidup manusia semuanya. Dia seterusnya di negara Malaysia setelah menggunakan kaedah fiqh dan ada beberapa ulama yang menetapkan hukumnya adalah harus, maka di Malaysia fatwa kebangsaan pada tahun 1970 bertarikh 23 dan 24 Jun fatwa kebangsaan mengeluarkan hukum harus untuk pemindahan organ ini. Jadi khususnya kepada organ jantung dan mata lah. Dan ada beberapa syarat yang ditetapkan oleh fatwa kebangsaan. Antaranya adalah yang pertama, perlu meminta kebenaran. Meminta kebenaran kepada kita kata pihak keluarga, pihak penderma organ. Dan yang kedua, mengelakkan pembunuhan dan perdagangan organ. Okey, seterusnya beberapa syarat yang lain adalah tidak kita kata situasi itu perlu kepada darurat. Dan yang kedua adalah pemindahan jantung perlu pastikan kematian. Jantung saja perlu pastikan kematian pihak yang perlu yang ingin menderma tersebut. Dan hukum ini diambil daripada surah Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Yang Allah maksudkan adalah Allah mengkehendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hadis yang diambil hukum ini berdasarkan kepada hadis la darar wala dirar. Maksudnya tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Begitu. Okey. Dan yang terakhir saya tinggalkan kepada kalian semua satu sejarah yang telah dicipta oleh Malaysia daripada Pusat Perawatan Universiti Malaysia yang telah mencipta sejarah untuk pemindahan hati kanak-kanak. Jadi itulah antara sejarah yang kita boleh kata dari aspek rawatan pemindahan organ ini. Jadi insya-Allah itu sahaja pembentangan daripada saya. Jazakallahu khair. Surah ala barakatillah insya-Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Amir Zikri Izwan bin Muhammad Razaki bernomor metrik D2018206-203 daripada kumpulan C di bawah subjek HIA 3033 Pemikiran Islam Semasa, di bawah pensyarah Profesor Madya Dr. Ibrahim bin Hashim. Kita masih lagi di dalam topik yang sama, iaitu keperluan ijtihad masa kini dalam bidang perubatan. Isu seterusnya adalah pembedahan kosmetik. Baik, berkenaan isu pembedahan kosmetik, pada hari ini saya akan membawakan 3 isu pembedahan kosmetik, iaitu yang pertama, pembedahan kosmetik untuk merawat kecacatan anggota badan, yang mana dikutip daripada portal rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia berkenaan dengan pembedahan rahang kosmetik. Pembedahan ini dibolehkan kerana dijangka akan menyebabkan kemudaratan kepada gigi yang tidak teratur itu. Jadi pembedahan ini dibolehkan. Seterusnya, kita tengok pembedahan kosmetik untuk menambah kecantikan dan mengekalkan keremajaan fizikal. Dikutip daripada Singapura Berita Harian, pembedahan plastik popular di kalangan wanita Arab Saudi. Dikutip daripada M-Star, pembedahan plastik Malaysia menuju fasa baru setanding Korea, yang mana mereka mengatakan bahawa Malaysia juga telah menawarkan perkhidmatan untuk pembedahan plastik. Maka pembedahan kosmetik ini adalah diharamkan. Kerana apa? Kerana tiada tujuan, bahkan akan menyebabkan kepada pelanggaran perintah Allah yang lain, seperti menggunakan dadah tanpa keperluan dan juga membuka aurat kepada doktor tanpa keperluan. Seterusnya, kita tengok isu seterusnya, pembedahan kosmetik untuk mengubah suai jantina. Yang ini lelaki kepada perempuan ataupun perempuan kepada lelaki. So kita tengok dikutip daripada Berita Harian, Majlis Fatwa telah pun tegas dalam mengharamkan pembedahan kosmetik ini bagi golongan maknyah lah biasanya, ataupun bahasa kasarnya pondan. Maka pembedahan seperti ini adalah diharamkan, tidak boleh, kerana tiada keperluan, tiada kemudaratan pun dekat anggota badan mereka sehingga mereka memerlukan kepada pembedahan. Jadi itu saja 3 isu yang saya bawakan pada hari ini. Sekian, terima kasih. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amri bin Abdul Hamid, nombor metrik D20182086199. Saya akan meneruskan lagi perbincangan kita tentang isu yang kelima, iaitu ikhtiar hamil dalam keluarga Islam. Saya mengambil kaedah IVF ataupun lebih dikenali dengan bahasa Melayunya adalah persenyawaan luar. Untuk yang pertamanya, saya akan membawa anda semua untuk kenali IVF ataupun dalam bahasa Melayunya adalah persenyawaan luar berserta dengan hukum di dalam Islam. Okey, IVF ini adalah daripada perkataan bahasa Inggeris yang bermaksud ataupun nama panjangnya adalah in vitro fertilization. Dalam bahasa Melayu adalah persenyawaan luar. Kaedah yang digunakan oleh IVF ini adalah sperma dan ovum disenyawakan di luar rahim. Kemudian, ovum yang telah disenyawakan tersebut dimasukkan semula ke dalam rahim pemilik ovum tersebut. Hukum IVF ini adalah dibenarkan di dalam Islam, tetapi dengan bersyarat. Seperti yang saya nyatakan pada sebelum ini, Islam meletakkan hukum IVF ini adalah dibenarkan, tetapi dengan bersyarat. Oleh itu, saya akan terangkan syarat-syarat IVF yang dibenarkan di dalam Islam. Yang pertamanya adalah terdiri daripada pasangan suami isteri yang sah. Yang kedua pula adalah sperma dan ovum mestilah milik suami dan isteri, bukan milik orang lain. Dan yang ketiga adalah diharamkan menggunakan sperma dan ovum bukan milik pasangan. Yang keempat pula adalah ovum yang telah disenyawakan dimasukkan ke dalam rahim isteri yang sah, iaitu isteri yang mana empunya kepada ovum. Yang kelima adalah diharamkan memasukkan ovum tersebut
ke dalam wanita lain, ataupun kaedah ini dikenali sebagai kaedah ibu tumpang. IVF ini diharamkan langsung kalau kita menggunakan wanita lain ataupun ibu tumpang tersebut. Dan yang terakhir, syarat yang keenam adalah diharamkan juga menggunakan sperma suami yang telah meninggal. Sebab apa? Apabila seorang hamba Allah itu telah meninggal ataupun pasangan suami isteri yang telah meninggal salah seorangnya, maka hubungan pasangan tersebut adalah berakhir. Tak ada lagi akad perhubungan di antara pasangan tersebut. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.